Okey, definisi kecil manis. Pertama, kecil manis adalah satu keadaan lebihan gula. Teknik perkataan lebihan gula apabila badan kita tidak dapat menghasilkan insulin secukupnya dan apabila tubuh kita juga, badan kita tidak dapat menggunakan insulin secara efisien. Dua situasi berlaku lebihan gula dalam badan kita. Pertama, insulin tak cukup. Kedua, insulin tidak dapat digunakan secara efisien. Boleh setakat ni? Boleh? Boleh Okey. Awak tengok perkataan yang saya tekankan. Pertama, lebihan gula. Bila kita sebut kecil manis, automatik tolong ingat maksudnya badan dia ada lebihan gula. Dalam badan kita memang ada gula. Kalau tak ada gula, awak tak lagak, tak boleh bangun, tak bertenaga. Tapi gula ni dia kena ada dalam kadar yang ditetapkan. Dia tak boleh lebih. Andai kata lebih, dia akan dapat penyakit kecil manis. Okey tak setakat ni? Okay. Jadi kenapa berlaku lebihan gula? Dia ada satu faktor utama disebabkan oleh insulin. Saya tahu ada orang dia confuse apa itu insulin. Okey. Teknik perkataan yang kedua iaitu insulin. Insulin. Okey, perkataan kedua insulin. Dan perkataan yang ketiga adalah pankreas. Pankreas. P-A-N-K-R-E-A-S. P-A-N-K-R-E-A-S. Pankreas ni adalah organ dalam badan kita. Dalam badan kita ada satu organ dinamakan pankreas. Dia berada di bawah perut. Dia kalau kenal, awak tengok dia bentuk macam daun macam tu. Okey. Apa fungsi pankreas? Dia nak menghasilkan insulin. Pankreas ni fungsi dia menghasilkan insulin. Jadi, apa kaitan insulin dengan lebihan gula? Dia macam ni. Bila kita makan benda yang mengandungi karbohidrat, benda yang mengandungi gula, dua-dua benda ni, bahan ni, dia bila kita makan, dia akan bertukar menjadi glukos. Glukos ni nama dalam bahasa Melayu, kita kenal nama-nama orang apa, kita panggil gula. Okey. Apa fungsi gula? Apa fungsi glukos dalam badan kita? Dia akan memberi tenaga kepada sel tubuh. Okey. Pernah dengar minum air Milo bertenaga? Pernah dengar? Minum air Milo bertenaga? Pernah dengar? Pernah tak? Makan benda manis mesti jadi hyper, mesti jadi bertenaga. Pernah dengar perkataan tu? Pernah dengar? Okey. Kenapa dia boleh jadi tenaga? Sebab benda-benda yang karbohidrat. Karbohidrat ni contoh nasi, roti. Benda tu karbohidrat. Dan benda yang manis lah, dia akan bertukar menjadi tenaga. Macam mana dia boleh bertukar menjadi tenaga? Okey, bila dia masuk, bila kita makan, kita kunyah kat mulut, lepas tu kita masuk ke dalam perut. Bila sampai dekat perut, awak tengok saya betul-betul. Simple je saya tengok awak ni. Bila sampai kat dalam perut contoh kita makan nasi, Okey, bila kita makan nasi dia akan kita kunyah-kunyah, lepas tu kita pun akan masuk ke dalam perut. Sampai dekat perut akan cena nasi kita. So saya kata dah, nasi ni adalah karbohidrat. Bila karbohidrat ke benda manis ke, dia akan bertukar menjadi glukos. Okey, jadi bila daripada karbohidrat tu, dia akan bertukar menjadi glukos. So bila dia dah bertukar menjadi glukos ni akan diserap masuk ke dalam salur darah kita. Dalam badan kita ada salur darah tak? Ada kan yang membawa darah mengalir daripada otak sampai ke kaki. Jadi glukos ni akan masuk dalam salur darah kita. Ke mana glukos ni akan pergi? Glukos ni akan dibawa mengalir ke seluruh badan kita, akan dihantar ke seluruh tubuh kita. Jadi contoh, dia bawa dekat kawasan kaki. Di kaki kita ada tisu. Nak belajar sel tisu? Sel tubuh ni tisu. Okey, tisu ni dia nak hidup, dia perlukan darah, dia perlukan zat makanan, dia perlukan oksigen. Dia perlukan benda ni. Jadi, apa itu zat makanan? Contohnya glukos lah. Bila sampai dekat bahagian kaki yang tisu memerlukan glukos ni, dia akan datang berserta dengan insulin. Apa fungsi insulin? Insulin akan buka pintu tisu ni untuk glukos masuk. Bila glukos masuk dalam sel tubuh dapat glukos, sel tubuh bertenaga.
Sebab tu awak rasa bertenaga. Itulah fungsi glukos. Glukos memberi tenaga kepada sel tubuh. Manakala fungsi insulin adalah dia membuka pintu sel. Pintu sel ni. Sebab setiap sel yang ada dalam tubuh kita, dia ada pintu dia. Macam ni lah, seolah-olah kita nak masuk rumah. Kita kunci rumah kan. Kita nak buka tombol rumah tu, dia kena ada anak kunci. Ada anak kunci yang betul saiz dia, anak kunci yang kena. Kita buka ketak, boleh buka. So kita pun boleh masuk. Tapi kalau kita guna kunci yang salah, tak boleh buka lah. Jadi kita boleh masuk tak? Tak boleh masuk lah. Okay, macam tu juga insulin. Insulin ni, dia tujuan dia adalah membuka pintu sel untuk glukos masuk. Okey, jadi ini orang normal. Orang normal dia akan jadi macam ni lah. Kita berbalik kepada definisi kecil manis. Kecil manis adalah lebihan gula apabila tubuh tidak dapat menghasilkan insulin secukupnya. Okey, kita pergi yang pertama. Insulin tak cukup. Macam mana boleh berlaku insulin tak cukup? Sedangkan dalam badan kita ada pankreas menghasilkan insulin. Okey, dia macam ni tau. Saya bagi satu formula lah. Formula glukos plus dengan insulin equal energy, tenaga. So sekarang ni badan kita nak tenaga, tubuh kita nak tenaga. Macam mana kita nak dapatkan tenaga? Glukos plus insulin equal energy. Faham tak formula dia? Simple, saya bagi yang satu analogi. Tapi ada satu situasi seorang manusia ni dia ada kecil manis disebabkan insulin tak. Macam mana insulin ni dapat dihasilkan? Insulin dapat dihasilkan oleh pankreas, organ yang dinamakan pankreas. So kenapa tak cukup? Berkemungkinan pankreas ni rosak. Pankreas ni rosak. Berkemungkinan dia tak ada pankreas. Jadi kebanyakannya bila dia pankreas ni rosak, pankreas ni tak boleh menghasilkan insulin secukupnya. Contoh analogi saya bagi, awak minum 1 gelas air Milo. 1 gelas air Milo ni dia boleh produce 50 glukos. Ini satu analogi dia boleh menghasilkan 5 glukos. So bila insulin ni, pankreas ni kena menghasilkan 50 lah insulin sebab dia ada 50 glukos. Tapi disebabkan pankreas ni rosak ataupun dia tak ada pankreas, tak ada insulin tak dihasilkan. Faham tak? Ataupun insulin ni dihasilkan 10 je. Glukos ada 50, insulin ada 10 sahaja. Jadi kalau transfer pun ada lebih lagi 40 glukos. Bila ada 40 glukos ni tak digunakan oleh badan, tak ditransfer masuk ke dalam badan, dia akan jadi lebihan gula. So sebab apa boleh insulin tak cukup? Mungkin pankreas ni rosak ataupun dia tak ada pankreas. Kebiasaannya berlaku situasi macam ni, dia panggil diabetes type 1, kecil manis jenis pertama. Kebanyakannya berlaku di kalangan kanak-kanak. Daripada kecil lagi dia memang ada masalah ni. Mungkin organ pankreas dia rosak ataupun dia tak ada organ pankreas. Pernah dengar tak? Budak lahir tak ada buah pinggang, budak lahir tak buah pinggang rosak, budak lahir jantung berlubang. Pernah dengar tak? So macam tu juga. Mungkin budak tu lahir pankreas dia rosak. Mungkin budak tu lahir ada pankreas. Jadi tak boleh menghasilkan insulin. Bila tak boleh menghasilkan insulin ni tak ada, macam mana glukos tu nak bertukar menjadi tenaga? Bila glukos ni tak bertukar menjadi tenaga, dia akan jadi lebihan gula. Yang kedua, situasi yang kedua, apabila insulin tidak dapat digunakan secara efisien. Kecil manis adalah satu keadaan apabila berlaku lebihan gula, tubuh tidak dapat menghasilkan insulin secukupnya. Secukupnya ini faham kan? Apabila tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efisien. Okey. Ada juga di situasi berlaku lebihan gula disebabkan insulin ni tidak boleh digunakan secara efisien. Apa maksud efisien? Efisien ni tidak dapat digunakan secara betul. Sebab apa berlaku masalah ni? Berkemungkinan insulin yang dihasilkan ni tak berkualiti. Contohlah, kaki kita saiz 7 tapi kita beli kasut saiz 5. Agak-agak boleh guna tak? Tak boleh guna kan? Okay, macam tu lah. Contoh, pintu sel kita ni, sel tisu ni, dia ada satu pintu kat sini. Pintu ni saiz 5 tapi insulin yang dihasilkan tu saiz 3. Jadi bila insulin ni dihasilkan saiz 3, boleh buka tak pintu sel? Tak boleh. Bila tak boleh buka,
glukos tak boleh masuk lah. Jadi mungkin production ataupun penghasilan insulin tu tak berkualiti. Tu sebab tu kita panggil tak berkualiti. Sebab apa dia boleh jadi macam tu? Faktor usia. Organ tu dah tua dah. Organ pankreas dah tua dah. Dulu masa muda-muda normal je. Bila dah tua ni dia dah macam dah rosok ke, dah okey dah ke. Jadi dia menghasilkan insulin yang tak berkualiti. Yang kedua, situasi kedua, tidak dapat menggunakan insulin secara efisien. Disebabkan faktor yang kedua adalah kerosakan pintu sel. Ni pintu ni rosak. Pintu tisu ni rosak. Dia ada pintu sel tapi pintu ni dah karat dah. Sebab apa? Faktor usia lah. Karat dah. Bila kita pakai kunci hak betul pun, still tak boleh masuk. Insulin betul dah sehari 5. Tapi tak boleh buka. Sebab apa? Sebab pintu ni dah karat. Kena hujang semua. Dua masalah ni disebabkan oleh faktor usia. Dan kebanyakannya situasi ni berlaku di kalangan orang tua. So kalau awak ada mak-mak awak yang ada masalah kecil manis, kebanyakannya adalah masalah ni. Dan dia dikenali sebagai diabetes type 2. Diabetes jenis kedua. Kebanyakannya berlaku di kalangan orang tua-tua. Sama ada penghasilan insulin tu yang tak berkualiti ataupun sel tubuh dia tu dah problem. Jelas tak? Jelas Kita pergi yang seterusnya. Ini adalah bacaan kecil manis. So bila kita sebut ada lebihan gula, So sebenarnya kecil manis ni dia ada bacaan dia. Bacaan yang normal dalam kecil manis sekitar bawah daripada kurang daripada 5.2. Tapi kurang ni taklah rendah sangat, daripada 3.9 hingga 5.5. Ini adalah bacaan normal. Kalau awak pergi cek dekat farmasi, Kak boleh tak cek saya punya bacaan gula? Bacaan gula awak dalam sekitar 3.9 hingga 5.5, maksudnya awak normal. Kalau bawah sangat, bawah pada 3.9, hypo, kurang gula pula. Okay, inilah bacaan normal. Gula kena ada dalam badan kita. Kalau tak ada, tak larat awak mana boleh jalan, tak boleh jalan awak. Ketar je rasa. Pre-diabetes. Okay, pre-diabetes ni adalah orang panggil borderline atas pagar. Nak kata normal, tak normal juga. Nak kata tinggi, tak tinggi juga. Tapi dia kira berjaga-jagalah. Sekitar 5.5 hingga 6.2 borderline. Kita decide seseorang tu ada diabetes, ada kecil manis bila bacaan gula dia melebihi 7.0. Maksudnya dia cek bacaan gula dia lapang, 7.2, 7.5, lebih pada 7.0, maksudnya dia kecil manis. Jelas? Jadi nanti bila awak jumpa customer, prospek nanti, awak tanya dia, berapa bacaan mokcik, bacaan gula mokcik? Kalau dia kata 7.8, tinggi lah tu. Maksudnya memang dia ada kecil manis. Okay, boleh. Type of diabetes. Okay, ini adalah jenis-jenis diabetes. Diabetes ni dia ada banyak jenis. Tapi saya ceritakan 3 jenis diabetes. Yang pertama kita panggil diabetes type 1. Diabetes type 1 ni contoh salur darah. Hak bulat ni adalah salur darah. Dalam salur darah kita ada darah, ada gula. Tapi insulin tak ada. So biasanya kalau insulin tak ada tu dia panggil type 1. Diabetes type 1 tidak dapat menghasilkan insulin secukupnya. Yang saya baca tadi lah. Maka macam mana nak tukarkan glukos ni menjadi tenaga kalau insulin tak ada? Macam mana boleh jadi type 1? Mungkin organ pankreas dia rosak. Mungkin dia tak ada organ pankreas sebab pankreas akan menghasilkan insulin semula jadi. Tapi bila pankreas problem, tak boleh menghasilkan insulin, maka tak boleh nak bantulah glukos untuk bertukar menjadi tenaga. Faham? Ini berlaku di kalangan kanak-kanak. Daripada kecil dia lahir lagi, dah ada masalah ni. Jadi biasa apa solution dia? Biasanya solusi kalau berlaku daripada kalangan kanak-kanak ni, kalau dekat hospital, doktor akan suruh daripada kecil, suruh cocok insulin. Daripada kecil, kena cocok insulin. Tak makan ubat dah. Kalau kecil manis dia ada banyak cara dia. On diet, makan ubat ataupun cocok insulin. Tapi kalau di kalangan macam ni, pankreas tak boleh menghasilkan insulin, memang kena cocok insulin. Nombor 2, dia panggil type 2.
Type 2 adalah dalam saraf darah kita ada darah, ada gula dan still ada insulin. Tapi berkemungkinan insulin ni tak berkualiti, tak cukup, ataupun pintu sel dia rosak. Biasanya dia dikenali sebagai type 2. Berlaku di kalangan orang dewasa, orang tua-tua lah. Kita kalau kena waktu sekarang pun kita panggil type 2 juga. Faktor sebab apa? Faktor usia, faktor pemakanan, faktor gaya hidup. Itulah faktor-faktor dia lah. Yang ketiga dia panggil diabetes gestasi. Ini jenis yang ketiga yang berlaku semasa ibu mengandung. Ini biasa diabetes gestasi. Dia bersifat sementara bagi orang yang normal. Dia bersifat sementara. Maksudnya masa mengandung je dia ada kecil manis. Lepas pada mengandung kita cek tak ada pun kecil manis. Masa mengandung ada kecil manis. Sebab apa? Mungkin faktor daripada penghasilan hormon, hormon badan ibu tu berubah disebabkan faktor anak, pembesaran anak. Jadi dia mengganggu sikit untuk menghasilkan insulin, untuk menukar glukos menjadi tenaga. Jadi biasanya dia bersifat sementara sahaja, semasa mengandung sahaja. Lepas pada mengandung tak ada. Tapi ada je kalau orang lepas mengandung lekat kecil manis. Kebiasaannya kalau lepas mengandung lekat kecil manis, sebenarnya dia memang ada kecil manis sebelum tu lagi tapi dia tak sedar. Biasa gitu lah. Jelas tak setakat ni? Ada soalan nak tanya Mami tak? Okey, ini sedikit kajian statistik Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa diabetes kecil manis di negara ini telah mencapai satu tahap yang amat membimbangkan, iaitu lebih 3.6 juta telah dianggap mengidap penyakit kecil manis. Ini pada tahun 2017. Pada tahun sekarang 2022 kita dah meningkat 3.9 juta. Maksudnya 4 juta rakyat Malaysia memang ada kecil manis, sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Kenapa saya cakap sama ada dia sedar ataupun tak sedar? Sebab ramai orang tak buat check up. Ada orang dia tahu dia ada kecil manis. Ada orang sebenarnya tak tahu pun dia ada kecil manis sebab dia tak buat check. Paling kurang berapa kali setahun? 2 kali setahun awak kena buat check up. 6 bulan sekali paling kurang. Contohlah simptom orang yang ada bacaan gula tinggi. Simptom dia gerak kebah-kebah kaki. Rasa cepat letih, rasa cepat haus, cepat lapar. Itu adalah simptom orang kecil manis. Tapi kita tak boleh decide orang tu ada kecil manis selagi dia tak buat pemeriksaan. Jadi bila dia cek bacaan gula, bacaan gula normal je. Okey, baru kita rasa okey, ni mungkin dia ada faktor benda lain. Bukan faktor gula. Keadaan terkini kecil manis. Ini sedikit kajian juga. 70%, 70% risiko buta dan kudung. Kebanyakan orang kecil manis, 70% akan berisiko menjadi buta and kudung. Kudung ni apa? Kena potong kaki lah, potong tangan. Kesan luka kecil manis. 5.6 juta daripada 28 juta penduduk Malaysia menghadapi diabetes. Okey, ni sedikit juga kajian jangka hayat pesakit kecil manis. Yang kena kecil manis seawal umur 15 tahun, jangka hayat dia berkurang 12 tahun. Kalau kena kecil manis seawal umur 45 tahun, jangka hayat akan berkurang 6 tahun. Kena kecil manis seumur 65 tahun, jangka hayat berkurang 2 tahun. Kena kecil manis seumur 80 tahun, tiada apa-apa. Faktor seseorang tu boleh ada kecil manis. Faktor pertama adalah obesiti. Yang kedua adalah faktor pemakanan. Awak jangan ambil persen. Persen ni saya dah betul pun, persen ni saya letak je. Okay. Faktor yang ketiga adalah faktor gaya hidup. Suka merokok, minum alkohol. Faktor yang keempat, stres. Selalu stres menyebabkan boleh ada juga kecil manis. Yang kelima, faktor merokok. Okay. Ini adalah antara faktor-faktor lah. Faktor pemakanan, faktor dok bersenang. Gaya hidup ni, gaya hidup. Kesan dia bila orang ada kecil manis. Pertama, dia akan bagi kesan pada otak kita. Dia akan menyebabkan salur darah dekat otak ni tak sumbat. Bila salur darah kat otak tak sumbat, apa akan jadi? Stroke, angin ahmar, ataupun lumpuh. Pernah dengar? Ini salah satu kesan dia. Macam mana orang tu boleh dapat stroke? Kemungkinan daripada kecil manis. Yang kedua, dia boleh bagi efek pada jantung kita. Dia akan menyumbat salur darah dekat jantung. Kita akan dapat sakit jantung.
kita akan dapat serangan jantung. Yang keempat, dia boleh merosakkan saraf dekat bahagian kaki. Kan tadi kita baca 30% orang kecil mani akan kudung kan? Kudung kan? Maksudnya kena potong kaki. Sebab apa dia boleh potong kaki? Sebab berlaku kerosakan saraf dekat bahagian kaki. Yang keempat, dia boleh mengganggu organ mata. Dia boleh merosakkan mata. Organ mata kita rosak. Bila rosak dia boleh jadi buta. Dia boleh mengganggu buah pinggang kita. Kegagalan fungsi buah pinggang. And last sekali, dia boleh mengganggu organ kelakian. So apa jadi? Lemah tenaga batin. Last sekali mati pucuk. Okay, ini adalah simptom diabetes. Tanda-tanda hak kita boleh cek badan kita ni ada kelebihan gula ke tak. Pertama, cepat dahaga. Yang kedua, kerak kecing. Yang ketiga, lapar. Yang kelima, kerap rasa kebas-kebas, sama ada dekat bahagian kaki ataupun tangan. Kerap rasa kebas-kebas. Yang keenam, berat badan turun. Ini adalah gejala kecil mani. Kebiasaannya gejala kecil mani hak kita boleh tengok, kerak dahaga, kerak kecing, kerak lapar, rasa kebas-kebas. Kebas-kebas ni dia ada 3 jenis. 3 tahap. Tahap pertama kebas-kebas, dia akan rasa sesemut. Tahap pertama. Tahap kedua, dia akan rasa menyucuk. Diabetes ni, dia ada tahap dia. Tahap pertama kecil mani, dia diklasifikasikan baru lagi. Biasanya, bacaan dia kurang daripada 10. Dia ada kecil mani tapi bacaan dia kurang daripada 10. Baru kena kurang daripada setahun, belum makan ubat dan dia on diet control. Dia kawal daripada segi pemakanan. Ini hak orang baru kena lah. Biasa kalau tahap pertama ni insya-Allah dia boleh pulih sepenuhnya lagi. Stage yang kedua, pertengahan ataupun moderate, bacaan antara 10 ke 15. Sudah kena lebih kurang 1 ke 5 tahun, makan ubat dah. Biasa tahap kedua ni, stage kedua ni, dia ada simptom dan gejala. Dia rasa kebas-kebas, rasa kerak kecing, rasa cepat dahaga. Gejala tu dah ada. Tapi hak selamatnya, dia belum mendapat komplikasi lagi. Stage yang ketiga, dia panggil kronik. Bila bacaan melebihi 15, kena dah melebihi 5 tahun dan dia dah kena cucuk insulin dan dah mendapat komplikasi. Simptom pun ada, komplikasi pun ada. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah something yang berlaku kepada seseorang pesakit diabetes yang paling teruk. Contoh, dia ada masalah kebas-kebas. Kebas-kebas adalah kerosakan saraf. Bila berlaku kerosakan saraf, dia akan menyebabkan berlaku gangren, kerosakan tisu. Last kali, kalau dia biar lama masalah kebas-kebas tu, masalah kecil mani dengan kebas-kebas dia biar lama, dia boleh dapat komplikasi pemotongan anggota badan. Faham tak komplikasi tu apa? Benda yang paling teruk sekali berlaku. Okey, ada soalan tak nak tanya saya setakat ni? Assalamualaikum, Mami. Ya, salam ya. Nak tanya pasal stage pertama tu, yang baru tu, dia ikut atas umur ke kena? Bukan atas umur, dia ikut atas umur. Dia dah hak setahun ke 5 tahun tu, lama mana dah dia mengalami kecil mani tu. Oh, okey. Bukan umur. Okey, faham Mami. Kecil mani ni dia ada 3 tahap, 3 stage lah. Ada soalan lagi tanya? Siapa ada soalan tanya? Mami. Ya. Dengar. Tadi kan Mami kata tadi kan bacaan untuk pre-diabetes kan 5.5 hingga 6.2. Kalau anda kata 9.9 tu still pre-diabetes ke ataupun memang dah baca untuk diabetes tu? 6.9 dia kira bawah pada 7.0 kan? So dia boleh dikatakan dia pre-diabetes. Tapi kalau nak betul, doktor akan suruh dia buat ambil darah kat lengan. Dia panggil satu darah tu kat lengan. Biasa kalau contoh dia cek dekat jari. Biasa kecil mani ni kita cek kat jari. Kalau kita cek kat jari, contoh bacaan dia 6.9. Okay. Dia dah hampir-hampir nak kena diabetes dah kan. Jadi doktor akan suruh dia ambil darah dekat lengan. Biasa kita ambil darah kat lengan, kita masuk lab. Dia lebih tepat lah. Andai kata darah kat lengan tu bawah daripada 7.0, so dia pre-diabetes lah. Faham tak? Gitu.